Sekarang kita pergi kepada contoh keempat. Okey, gunakan kamera ganda 3 untuk mendapatkan isi padu pepejal yang dibatasi oleh dua paraboloid. Okey, pertama sekali Z sama dengan 5x kuasa 2 tambah 5y kuasa 2. Dan kita tahu yang ini adalah paraboloid yang berada di paksi positif Z. Okey, sebab tiada nilai negatif untuk permukaan di sini. Dan kemudian kita ada Z sama dengan 6 tolak 7x kuasa 2 tolak y kuasa 2. Okey, itulah tadinya kita boleh tulis. Okey, contohnya di sini kita ada contoh 4. Okey, kita ada Z sama dengan 5x kuasa 2 5y kuasa 2, dan satu lagi kita ada Z sama dengan 6 tolak 7x kuasa 2 tolak y kuasa 2. Okey, jadi kita boleh cuba untuk lukis walaupun mungkin susah sikit. Okey, untuk dapatkan gambaran. Okey, untuk paraboloid pertama dia adalah kuadratik. Jadinya untuk pada arah x dan y di mungkin seperti inilah. Okey, mungkinlah. Okey, kemudian di sini kita tengok 6 tolak 7x kuasa 2 tolak y kuasa 2. Maka di sini titik maksimumnya adalah pada titik x sama dengan 0, y sama dengan 0, dan kita dapat z sama dengan 6 lah, maksudnya di sini. Okey, dan bila mana kita ada dan sebenarnya bentuknya adalah, kalau kita tengok pintasan, maaf, ni adalah x, ni adalah y, z. Kita tengok pintasan bila mana z sama 0, kita ada 6 tolak 7x kuasa 2 tolak y kuasa 2 sama dengan 0. Maka kita ada di sini 7x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 6, dan kita nampak ini adalah 7/6 x kuasa 2 tambah y kuasa 2/6 sama dengan 1, ataupun kita boleh tulis semula sebagai x bahagi punca kuasa kepada 6/7. Okey, di sini kuasa 2 tambah di sini y/6. Okey, ini adalah bentuk elips, maksudnya pintasan pada z sama dengan 0 adalah bentuk elips. Maka kita rasa kemungkinan dia adalah berbentuk lebih kurang beginilah. Okey, pintasannya berbentuk bentuk elips kan. Okey, kalau begini maksudnya elips kita, kalau kita boleh lukis, adalah ni adalah x, ni adalah y, maka pada arah y, maka pada arah y adalah 6, pada arah x adalah 5/7. Okey, maaf, sini adalah punca kuasa 6 bukan 6. Okey, maka sebetulnya lebih kurang macam ni lah. Okey, okey, ini adalah pada arah y. Okey, tapi ini tak penting kerana kita boleh agak yang mana permukaan paraboloid yang ini adalah sebeginilah. Okey, maka di sini kita nak cari isi padu, iaitu isi padu yang di sini. Okey, tapi kita nak cari isi padu, kita kena, kalau kita namakan ini sebagai pepejal G, maka kita kena cari rantaunya
iaitu rantau R, maka kita perlu project. Di sini kita akan dapat satu rantau lah, okey, rantau ellipse agaknya. Kita boleh kira, okey, kita nak kira R, okey. Bagaimana kita nak kira R? Okey, iaitu rantau di sini adalah dengan kita mencari persilangan antara kedua-dua permukaan ni. Jadi kita ada Z sama dengan 5x kuasa 2 tambah 5y kuasa 2. Kita samakan saja untuk kedua-dua permukaan di sini. Okey, kita dapat 5 tambah 7 12x kuasa 2. Okey, tambah 6y kuasa 2 sama dengan 6, ataupun dengan kata lain kita dapat 2x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 1. Okey, bagus. Okey, dan ni adalah sebenarnya ni adalah x. Sekejap, di sini kita ada kuasa beri sambung di sini dan padam surat sebelumnya. Okey, kita ada suatu ellipse iaitu x bahagi 1 punca 2 di sini. Okey. Okey, cuba kita kira semula. Maksudnya di sini adalah 1 bahagi 2 bahagi, dia akan jadi darab dan 2 akan berada di atas. Okey, betul. Dan di sini kita ada y per 1 sama 1. Okey, jadi persilangan di sini, okey, persilangan di sini sebenarnya antara kedua-dua pepejal, antara kedua-dua permukaan ni adalah suatu ellipse. Bila kita project atau kita unjur, kita akan dapat bentuk ellipse lah. Okey, jadi di sini kita ada kita boleh lukis. Okey, kita ada mungkin x di sini dan kita ada y di sini. Okey, untuk pasti x kita ada 1 bahagi punca 2 dan pada paksi y kita ada 1. Okey, so bentuknya seperti dua harap B lah. Okey, lebih kurang lah. Okey, saya betulkan sikit sini. Okey, lebih kurang begini. Okey, okey, kita boleh kamikannya. Okey, dengan cara, katalah saya mungkin perlu betulkan sikit lagi di sini. Okey, kita boleh kamikannya dengan cara kita lukis jalur kita lah. Okey, kita ada jalur, kita gerakkan dia pada arah X. Okey, maka kita dapat ketinggian di sini. Okey, bawah sini dan atas di sini. Okey, yang atas ni maksudnya X kita gerakkan daripada X negatif 1.2 sehinggalah 1.2. Bila mana X bergerak daripada setiap titik ni, Y berubah daripada yang bawah ni, iaitu kita gunakan persamaan yang kita ada di sini tadi. Okay, iaitu persamaan yang sama di sini, cuma di sini dalam bentuk yang telah diubah Y. Jadi kita ada Y sama, di bahagian bawah kita ada Y sama dengan 1 tolak 2x kuasa 2, kemudian ada negatif di depan, dan sebelah atas adalah Y sama dengan 1 tolak 2x kuasa 2. Okey, kemudian untuk jadinya kita boleh lukis semula. Okey, secara kasar kita ada lebih kurang macam ni, dan kemudian kita ada lebih kurang macam ni. Okey, kita punya ni adalah datang daripada Z, iaitu kita buat G2 adalah 6 tolak 7x kuasa 2 tolak y kuasa 2,
Yang dari bawah di sini adalah Z G1, iaitu 5x kuasa 2 tambah 5y kuasa 2. Okey. Kita tengok di sini lah. Okey, mungkin saya punya bentuk ni tak berapa jadi. Okey, mungkin bentuknya lebih kurang begini. Okey. Kemudian ni adalah datang daripada paraboloid 1, ni adalah paraboloid 2. Okey, kemudian persilangan mereka ini adalah suatu elips, yang mana elips ni adalah elips yang digunakan di sinilah. Okey, kemudian kita unjurkan dia pada pada satah XY supaya kita dapat R tersebut. Okey, ini adalah G, kita nak dapatkan R. Okey, iaitu R sebenarnya mempunyai persamaan yang sama. Okey, iaitu 2x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 1. Okey, iaitu di sinilah. Okey, ni kita lukis semula lah kan. Jadinya sekarang ni kita nak lukis atau kita nak tulis kita punya kameran kita. Okey, V adalah kameran ganda 3 G 1 dV, iaitu bersamaan dengan R. Okey, sini adalah Z sama dengan G1, okey, iaitu kita ada di sini, dan ni adalah G2 1 DZ. Sekarang ni elips kita di sini kita nak gerakkan ke arah X, maksudnya kita buat dapat X di luar, dy dx. Okey, ataupun kita tak perlu tulis dulu dy dx. Okey, kita cuma perlu letakkan dA di sini. Kemudian kita pergi lebih spesifik. Okey, saya tulis di sinilah sebab untuk menyempatkan ruang. Okey, kita ada, saya besarkan sikit takut tak muat. Okey, sini Z sama dengan G1, iaitu 5x kuasa 2 5y kuasa 2. Di sini Z sama dengan 6 tolak 7x kuasa 2 tolak y kuasa 2. Yang satu dz. dA adalah elips tadi, kita gerakkan ke arah x, maka kita ada dy dx. Di sini y, maka y kita adalah daripada punca negatif punca kuasa 1 tolak 2x kuasa 2. Saya boleh alihkan sikit. Okey, saya boleh besarkan sedikit. Okey, sini adalah y negatif 1 silap. Okey. Oh, kenapa? Oh, ada masalah sikit. Saya kena padam dulu. Maaf. Okey. Saya padam dulu di sini. Okey, saya ada di sini y sama dengan negatif 1 tolak 2x kuasa 2. Okey, kita ambil daripada persamaan elips di sini. Ini adalah bahagian bawah, dan bahagian atas adalah persamaan yang sama tapi tiada negatif 1 tolak y kuasa 2. Okey. Kemudian ini adalah untuk y. Kemudian kita ada satu lagi untuk x, iaitu x daripada tadi, daripada negatif setengah, maaf, negatif 1 per punca kuasa 2 sampailah 1 per punca kuasa 2. Okey, inilah begini. Okey, sedikit panjang tapi beginilah. Okey, dan kita boleh selesaikan. Okey, di sini. Okey, sama juga di sini. .
ini adalah 1, kita kamikan terhadap Z, kita dapat terhadap DZ, maksud terhadap Z dan kita dapat Z lah. Jadinya kita hanya gantikan dan kita dapat di sini 6 tolak 7x kuasa 2 tolak 5x kuasa 2, maka kita dapat 6 tolak 12x kuasa 2 tolak 6y kuasa 2. Okey, dy dx. Okey, kita boleh faktorkan 6 tersebut. Okey, dan kita akan dapat sikit panjang, awak boleh cuba. Okey, akhirnya untuk kamera ini awak akan dapat saya tulis saja di sini, awak akan dapat 12, awak akan dapat di sini adalah 1 per punca 2, sini adalah negatif 1 per punca 2. Okey, nak tulis x boleh, tak tulis pun tak apa sebab nanti tinggal 1 saja boleh ubah. Okey, di sini awak akan ada 8. Okey, 1 tolak 2x kuasa 2 kuasa 3 dx. Ini nampak mudah. Okey. Okey, tapi tidaklah semudah yang disangka. Okey, kalau kita bezakan, kalau kita kamikan terhadap x di sini kuasa 4, dia tak jadilah. Dia tak boleh. Contohnya kalau kita buat 1 tolak 2x kuasa 2 kuasa 4, kita bezakan, kita akan dapat kalau saya boleh bagi di sini, kita akan dapat 4, 1 tolak 2x kuasa 2 3. Kemudian saya tak dapat hapuskan x di sini, ini akan jadi negatif 4x, jadi negatif 16x, 1 tolak 2x kuasa 2 kuasa 3. Okey, di sini kita ada, cuma kita tak ada x lebih bandingkan di sini, maka kita tak boleh kamikan begitu sahaja. Okey, antara cara yang saya terfikir adalah dengan cara kita tulis semula. Okey, di sini setengah, 1 per punca kuasa, ni adalah negatif 1 per punca kuasa. Okey, di sini 8, di sini 1 tolak punca kuasa 2x kuasa 2. Okey, jadi benda kita akan dapat yang sama di sini lah. Okey, kuasa 3 dx. Maka di sini 1 tolak something kuasa 2, maka di sini kita ambil ni bersamaan dengan sin theta supaya kita dapat 1 tolak sin theta kuasa 2 yang bersamaan dengan cos theta kuasa 2. Okey. Maaf, saya tertinggal sebenarnya. Di sini sepatutnya saya ada 3 per 2. Ini pun adalah 3 per 2. Okey. Kemudian kita akan ambil negatif punca kuasa 2 x sama dengan sin theta, yang bermaksud x sama dengan 1 per punca kuasa 2 sin theta. Ini maksud dx d theta adalah cos theta. Dan kemudian kita ada bila x sama dengan, saya padamkan di sini, bila x sama dengan negatif 1 per punca kuasa 2, maka kita dapat di sini, okey, sin theta bersamaan dengan negatif 1, yang bermaksud theta sama dengan negatif pi per 2. Bila x sama dengan 1, okey, per punca 2, kita dapat sin theta sama dengan 1, maka theta sama dengan pi per 2. Okey, kita gantikan dan kita akan dapat sini pi per 2 negatif pi per 2, dan di sini 8, 1 tolak sin theta kuasa 2 kuasa 3 per 2. Di sini kita akan dapat cos
theta. Kerana ni adalah dx, maka kita nak dx di sini, maka kita dapat cos theta d theta bahagi punca 2 di sini. Okey. Jadi kita boleh keluarkan pemalar. Okey. Ni adalah 1 tolak sin 2 theta memberi kita cos maaf, tadi sin theta kuasa 2, maksudnya di sini adalah cos theta kuasa 2. Okey. Jadinya bila kita kuasakan 3/2, kita boleh hapuskan 2 di sini, maka kita dapat cos theta kuasa 3 darab cos theta d theta. Di sini kita hanya ringkaskan, kita dapat cos theta kuasa 4 d theta. Okey, kita boleh pecahkan dia, tapi prosesnya agak lambat, iaitu cos theta darabkan dengan cos theta kuasa 3 dan kita manipulate. Akhirnya kalau kita kamikan, kita akan dapat sedikit panjang, iaitu 8 bahagi punca 2. Okey. Di sini terpaut boleh lihat di sumber-sumber lain di internet. Sebagai contoh, kita akan dapat sin x cos x kuasa 3 per 4 tambah 3/8 cos x sin x tambah 3x/8, dan ini kita kena gantikan untuk dapatkan nilai. Okey, nilai x lah sini. Okey, agak panjang di sini, tapi tak ada masalah sebabnya kemakannya akan terhapus. Sebagai contoh, di sini cos kita gantikan cos 90. Cos 90 adalah kosong tambah sama juga kosong tambah 3/8 pi kuasa 2. Okey, kita tolak cos negatif pi per 2, itu kosong, sama juga di sini. Dan kita akan tolak 3/8 negatif pi kuasa 2. Okey, ini bersamaan dengan di sini, dan di sini adalah 3/16. Ini adalah sama, kita tambahkan jadi 16 kali 2 iaitu 3/8. Okey, adalah 3/8. Okey, kita boleh selesaikan 3/8 pi, maaf, 3/8 pi. Kita tinggal pi. Okey, dan kita selesaikan, dan akhirnya kita dapat 3 pi per punca kuasa 2 lah, iaitu seperti mana yang diberikan di sini. Okey, mudah saja di sini. Cuma agak mungkin kita lebih cenderung buat kesilapan lah sebab ada kamilan yang panjang. Okey, tapi tak adalah terlampau susah sangat. Okey, kemudian boleh tengok di sini. Okey, contohnya kita kadang-kala mungkin kita punya pepejar tersebut yang G kita ni kita boleh dapat R kita bukan pada paksi XY tapi mungkin pada paksi XZ. Maka di sini adalah kameran kepada Y. Okey, kameran kepada Y. Okey, di sini yang mana kita ada sini Y sama dengan G2 ialah G1, maka G1 akan jadi batas bawah, G2 batas atas. Okay, ini berbeza dengan sebelumnya tadi, iaitu kita ada G1 dan G2 pada arah X dan R rantau kita pada arah ataupun pada paksi XY. Sekarang ni kita berbeza sedikit, ataupun mungkin ada keadaan yang mana
G1 dan G2 pada arah X, dan rantau R kita berada pada paksi Y dan Z. Maka kita selesaikan dulu kameran terhadap X, baru kita selesaikan kameran terhadap rantau R kita ni, iaitu terhadap DA. Okey. Kemudian ni adalah contoh 5, iaitu minta awak supaya ulang contoh 2 dengan mengubah turutan kamera. Kita dah buat, saya dah bagi sedikit idea tadi. Okey, dan sepertinya awak akan dapat jawapan yang sama lah. Okey, so itu saja saya. Okey, jadi sekarang kita tamat untuk kameran ganda 3 dalam koordinat Cartesian. Kita akan sambung dengan koordinat silinder, koordinat sfera dan juga pertukaran pemuliubah dengan menggunakan Jacobian. Sekian, terima kasih.